Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Mahara Mamat. Kemudian kami akan membentangkan kajian kami iaitu punca dan solusi ketegangan gadget dalam kalangan kanak-kanak. Next slide. Pertama sekali saya akan perkenalkan ahli kumpulan kami iaitu saya sendiri Fatin Syazana, Suhashini, Syarwin Vinod dan Lutfi Al-Husni. Next slide. Kajian kami merangkumi abstrak, latar belakang kajian, metodologi kajian, kajian literatur. Next slide. Dapatan kajian, perbincangan, kesimpulan dan juga video tambahan. Next slide. Saya akan mulakan dahulu dengan bahagian pertama iaitu abstrak. Slide. Kini teknologi berkembang dengan pesat di seluruh dunia. Dengan kepesatan teknologi yang membangun mengikut perkembangan zaman, telah wujudnya kepelbagaian jenis gadget seperti telefon pintar, tablet, komputer riba dan sebagainya. Peralatan gadget ini amatlah membantu dalam urusan harian semua golongan masyarakat. Seperti contoh, gadget membantu dapat merebatkan hubungan kenalan yang tinggal jauh dari keberadaan kita. Hal ini menunjukkan bahawa gadget memberikan banyak manfaat kepada penggunanya. Namun begitu, masalah ketagihan gadget juga wujud seiring perkembangan teknologi. Hal ini kerana gadget mempunyai pelbagai fungsi yang menarik dan mudah digunakan sehingga menyebabkan masyarakat kita leka. Kanak-kanak juga tidak ketinggalan dengan isu ketagihan gadget ini kerana mereka terpengaruh dengan persekitaran sekeliling, terutamanya ibu bapa mereka sendiri. Sepatutnya kanak-kanak perlu dielakkan dengan isu ini kerana kanak-kanak merupakan pelapis yang akan memimpin negara kelak. Oleh itu, kami telah membuat satu kajian berkenaan isu ini di mana kami menumpukan kepada objektif kajian yang utama iaitu punca ketagihan gadget dalam kalangan kanak-kanak dan objektif yang seterusnya ialah mengenal pasti solusi bagi masalah tersebut. Bagi menjalankan kajian ini, kami telah memilih metodologi kajian secara kuantitatif di mana data akan diperolehi melalui borang soal selidik yang diedarkan kepada responden melalui Google Form. Hasil daripada pengurutan data tersebut mendapati bahawa kebanyakan responden sangat bersetuju dengan punca-punca dan kesan ketagihan gadget dalam kalangan kanak-kanak yang telah diajukan oleh kami dan carangan penambahbaikan dalam kajian ini supaya ibu bapa memainkan peranan penting dalam mencegah kanak-kanak terlibat dalam isu ini. Next slide. Seterusnya saya akan teruskan dengan bahagian latar belakang kajian. Next slide. Teknologi gadget saban hari semakin meningkat penggunaannya. Hal ini disebabkan oleh peredaran masa yang membuatkan hampir keseluruhan masyarakat menggunakannya dengan tujuan yang tertentu. Sebanyak 133.6% rakyat Malaysia menggunakan telefon pintar pada tahun 2019 mengikut laporan daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 2019. Perkara ini membuktikan bahawa gadget seperti telefon pintar mendapat sambutan yang meluas kerana ianya mesra pengguna dan mudah untuk didapati. Gadget berfungsi sebagai satu platform media sosial bagi memudahkan proses penggunaannya. Disebabkan oleh itu, penggunaan gadget semakin mudah dari semasa ke semasa. Kebanyakan masyarakat dapat memilikinya kerana murah dan mudah untuk didapati. Hal ini menyebabkan perubahan budaya di Malaysia mengikut laporan Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2017. Selain itu, penyakit nomofobia juga sudah hampir menjadi satu perkara yang dominan di seluruh dunia. Hal ini kerana terdapat sekelompok masyarakat yang mempunyai suatu keadaan psikologi bagi individu yang berasa tidak tenteram dan gelisah apabila tidak ada telefon pintar di tangan mereka. Menurut Akta Kanak-kanak 2001, kanak-kanak merupakan individu yang berumur di bawah 18 tahun. Kanak-kanak juga termasuk dalam golongan nomofobia ini. Hal ini demikian kerana Malaysia sudah mencapai perubahan zaman di mana pembantu rumah boleh menggantikan ibu bapa mereka dalam proses pembesaran anak-anak. Dari segi psikologi pula, laporan daripada McAuliffe 2005 berpendapat bahawa kanak-kanak yang berumur 2 hingga 5 tahun adalah kanak-kanak yang berada pada peringkat awal, manakala kanak-kanak yang berumur 6 hingga 11 tahun pula berada pada peringkat pertengahan. Kanak-kanak seharusnya tidak didedahkan terlalu awal dengan gadget demi kesihatan, terutamanya kesihatan mata mereka. Kajian ini juga menyarankan agar kanak-kanak digalakkan menjalani aktiviti masa lapang di luar rumah yang mempunyai jarak fokus yang lebih luas dan jauh berbanding bermain gadget. Dan ini merupakan laporan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2020. Bahagian seterusnya saya akan serahkan kepada Saudari Suhashini. Terima kasih Syazana. Saya akan membentangkan metodologi kajian. Reka bentuk kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif kajian tinjauan
Kajian kuantitatif merupakan satu kajian yang menggunakan analisis statistik yang lebih bersifat objektif dan berorientasikan kepada hasil. Teknik kajian yang digunakan adalah kajian selidik secara rawak. Populasi kajian ini adalah ibu bapa yang mempunyai kanak-kanak yang berumur 2 hingga 12 tahun yang menggunakan gadget. Pengumpulan borang soal selidik telah dilakukan terhadap 92 orang responden. Responden boleh menjawab soal selidik ini pada bila-bila masa yang mereka ke lapangan. Target responden yang dipilih adalah secara sukarela tanpa paksaan dari mana-mana pihak. Oleh itu, responden bebas menjawab soal selidik tersebut mengikut ke lapangan. Pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan borang soal selidik dan dibahagikan kepada 4 bahagian yang perlukan maklum balas daripada responden. Soal selidik telah dibentuk untuk mengenal pasti punca dan solusi ketagihan gadget di kalangan kanak-kanak. Soal selidik ini dibahagikan kepada 4 bahagian di mana bahagian A berkaitan dengan demografi responden. Bahagian B adalah mengenai penggunaan gadget oleh kanak-kanak. Terdapat pecahan iaitu durasi, jenis gadget dan bentuk tontonan yang kebiasaan responden dilihat pada kanak-kanak. Bahagian C berkaitan mengenai punca dan kesan ketagihan gadget dalam kalangan kanak-kanak. Perlu tanda jawapan di tempat kosong yang sesuai untuk menunjukkan persetujuan responden dengan setiap pernyataan menggunakan skala selang 5 mata iaitu pertama, sangat tidak setuju, kedua, tidak setuju, ketiga, neutral, keempat, setuju dan kelima, sangat setuju. Dan bahagian D, ini adalah mengenai solusi kesederhanaan dan inisiatif yang boleh dikongsikan berkenaan ketagihan gadget dalam kalangan kanak-kanak. Next slide. Okey, seterusnya literature review. Penggunaan gadget pada masa kini bukan sahaja menjadi satu keperluan malah penggunaan semakin meluas tidak sekadar kepada golongan dewasa, malah kepada golongan kanak-kanak. Satu kajian melaporkan 96.6% sampel kajian ini telah menggunakan gadget mudah alih seawal umur 1 dan 2 tahun setiap hari. Sasaran penggunaan gadget semakin meluas dengan kepelbagaian fungsi yang mampu menarik minat semua peringkat umur termasuk baik. Gadget dalam kehidupan kanak-kanak memainkan peranan yang kritikal dalam pembentukan konteks zaman kanak-kanak. Menurut kajian, terdapat kanak-kanak terjebak mengikut tingkah laku orang yang ada di sekeliling mereka. Orang yang rapat dengan mereka semestinya adalah ibu bapa mereka. Setiap kanak-kanak sebenarnya berisiko untuk mengalami masalah ketagihan gadget terutamanya yang tidak mendapat perhatian ibu bapa. Ini kerana golongan tercenderung untuk mendapatkan hiburan di alam maya kerana kurang keseronokannya bersama keluarga. Ketagihan ini juga mudah terjadi pada kanak-kanak yang cenderung menggunakan internet tanpa henti lebih daripada 2 jam secara berseterusan setiap hari. Antara perbincangan kajian yang pengkaji oleh daripada kajian ini berdasarkan, objektif kajian adalah faktor-faktor ketagihan gadget dalam kalangan kanak-kanak. Terdapat pelbagai faktor ketagihan gadget dalam kalangan kanak-kanak seperti faktor ekonomi keluarga yang stabil, faktor ibu bapa yang berkerjaya dan faktor kurang kawalan ibu bapa. Kajian rumuskan kanak-kanak haruslah didik mengenai tanggungjawab mereka terhadap penggunaan gadget. Disiplin diri sangat penting dan perlu disemai pada kanak-kanak seawal mungkin. Ibu bapa perlu menetapkan peraturan dan sentiasa memantau penggunaan bagi memastikan peraturan dipatuhi. Itu saja daripada saya. Slide seterusnya akan dibentangkan oleh saudara Sharwin. Okay. Terima kasih Suha. Seterusnya saya akan membentangkan tentang dapatan kajian. Okay. Kajian yang dijalankan ini adalah hasil daripada borang soal selidik yang telah diisi oleh responden. Borang kaji selidik ini telah diisi oleh responden yang terdiri daripada seramai 92 orang dan ini juga membincangkan tentang analisis data yang memaparkan hasil kaji selidik yang dijalankan berkaitan dengan ketagihan penggunaan gadget di kalangan kanak-kanak. Okey. Hasil daripada kaji selidik yang kita lakukan. Okey. Faktor pertama yang kita melihat adalah pada umur responden. Kami mendapati bahawa terdapat 57 orang responden yang terdiri daripada umur 31 tahun dan ke atas. Ia diikuti
dengan 22 orang responden yang berada dalam golongan umur 21 hingga 25 tahun. Seterusnya, ia juga diikuti oleh responden yang berada dalam golongan umur 26 hingga 30 tahun. Dan akhir sekali adalah golongan responden yang berumur dalam 18 hingga 20 tahun. Seterusnya saya akan membincangkan tentang jantina. Menerusi kaji selidik, kami mendapati bahawa 48 orang daripada responden terdiri daripada lelaki, manakala 44 orang pula terdiri daripada golongan perempuan. Seterusnya, kami juga mendapati bahawa 68 orang daripada 92 orang responden terdiri daripada bangsa Melayu dan diikuti dengan kaum India iaitu 21, seterusnya kaum Cina 2 dan seterusnya kaum Malabari iaitu 1. Ini menunjukkan bahawa kaum Melayu adalah kaum majoriti yang telah mengisi borang kaji selidik ini. Okay. Seterusnya saya akan membincangkan tentang durasi penggunaan gadget di kalangan kanak-kanak dalam sesebuah keluarga. Okay. So, kalau kita melihat kepada graf di atas, kita boleh melihat bahawa 63 orang daripada 92 orang responden telah menyatakan bahawa kanak-kanak zaman sekarang makin menggunakan tablet ataupun telefon pintar ataupun gadget dalam masa yang dalam anggaran masa lebih daripada 1 jam. Ia diikuti oleh 13 orang responden yang telah menyatakan bahawa kanak-kanak lebih cenderung menggunakan gadget lebih daripada 30 minit. Diikuti dengan 11 orang responden yang telah menyatakan juga bahawa 11 orang responden 11 orang responden telah mengisi borang kaji selidik dengan menyatakan bahawa kanak-kanak juga menggunakan gadget lebih kurang 1 jam. Dan juga 5 orang responden juga telah menyatakan telah merasakan bahawa kanak-kanak menggunakan gadget kurang daripada 30 minit. Seterusnya saya akan membicarakan tentang jenis gadget yang digunakan oleh kanak-kanak. So, daripada 92 orang responden yang telah mengisi borang kaji selidik, kami mendapati bahawa 68 orang responden telah merasakan bahawa kanak-kanak lebih cenderung menggunakan telefon pintar. Ia diikuti dengan 13 orang responden yang telah menyatakan bahawa kanak-kanak lebih kerap memakai tablet. Dan seterusnya, 11 orang responden juga telah berpendapat bahawa kanak-kanak juga menggunakan komputer ataupun laptop. Seterusnya, saya akan membicarakan tentang bentuk tontonan yang sering dilihat oleh kanak-kanak. Okey. Berdasarkan kepada carta pie di bawah, kita boleh melihat kepada kekerapan kanak-kanak kekerapan responden yang telah mengisi borang kaji selidik. Kita mendapati bahawa 45 orang responden daripada 92 orang responden itu telah berpendapat bahawa kanak-kanak zaman sekarang lebih kerap bermain game. Seterusnya diikuti dengan 35 orang yang suka menonton tayangan yang berunsurkan hiburan. Dan diikuti dengan 9 orang responden yang menyatakan bahawa kanak-kanak juga terlibat dalam tontonan yang berbentuk pendidikan. Dan akhir sekali 3 orang responden juga berpendapat bahawa kanak-kanak juga mengikuti tayangan yang berunsurkan sukan. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang gadget
yang diberikan kepada kanak-kanak bagi mengelakkan mengganggu ibu bapa. Okey, berdasarkan carta yang kita lihat ini, kita boleh mendapati bahawa 28 orang responden ataupun bersamaan dengan 30.4% daripada 92 orang responden telah mengatakan bahawa mereka sangat bersetuju bahawa gadget telah diberikan kepada kanak-kanak untuk mengelakkan mereka mengganggu ibu bapa. Ia diikuti dengan 21 responden yang bersamaan dengan 22.8% juga menyatakan persetujuan mereka terhadap perkara sedemikian. Dan juga diikuti daripada 17 orang responden ataupun bersamaan dengan 18.5% juga menyatakan bahawa gadget telah diberikan kepada kanak-kanak untuk mengelakkan daripada ibu bapa diganggu. Dan seterusnya kalau kita lihat pada tahap kedua dan tahap pertama, kita tahu bahawa ada ibu bapa yang telah menyatakan bahawa mereka ada responden yang telah menyatakan pendapat mereka bahawa mereka kurang bersetuju dengan pernyataan di atas. Okey, so seterusnya saya akan membincangkan tentang menonton gadget menyebabkan masalah kesihatan kepada kanak-kanak. So sekiranya kita lihat kepada catatan ini juga, kita juga mendapati bahawa 68 responden telah menyatakan telah merasakan bahawa menonton gadget secara berlebihan boleh menyebabkan masalah kesihatan kepada kanak-kanak. So kita boleh lihat dia punya peratusan dia, iaitu 69.6%. Ia diikuti dengan 18 orang responden, iaitu bersamaan dengan 19.6% orang telah menyatakan pendapat mereka bahawa masalah kesihatan memang ketara di kalangan kanak-kanak yang menonton gadget secara berlebihan. Dan akhir sekali kita lihat kepada data yang ketiga, data pada tahap yang ketiga, iaitu 10 orang responden juga telah menyatakan persetujuan mereka di mana gadget yang berlebihan boleh menyebabkan masalah kesihatan kepada kanak-kanak. So pada tahap yang pertama dan kedua, memang tiada data yang telah dikumpul. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang kanak-kanak yang mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Okey. Berdasarkan carta yang kita lihat di bawah juga, kita boleh tahu bahawa 49 orang responden telah menyatakan bahawa mereka sangat bersetuju bahawa kanak-kanak sekarang mudah terpengaruh dengan rakan sebaya yang memiliki gadget. Seterusnya, diikuti pada tahap yang keempat, iaitu 21 orang bersamaan dengan 22.8% telah menyatakan pendapat mereka bahawa rakan sebaya merupakan pengaruh utama bagi kanak-kanak dalam memiliki gadget. Dan seterusnya, kita lihat 16 orang, iaitu bersama dengan 17.4% juga menyatakan pendapat mereka. Okey, kalau kita lihat di tahap yang kedua, 5 orang telah menyatakan telah berpendapat bahawa mereka kurang bersetuju, dan seterusnya diikuti dengan seorang yang turut kurang bersetuju dengan pendapat pendapat di atas. Okey, seterusnya saya akan membicarakan tentang perkembangan minda kanak-kanak terjejas disebabkan gadget. Okey, kalau kita lihat kepada carta juga, 34 orang telah menyatakan yang mereka bersetuju, dan diikuti dengan 19 orang yang juga menyatakan pendapat mereka. Diikuti dengan tahap ketiga, iaitu 28 orang yang turut menyatakan pendapat mereka, dan diikuti dengan 9 orang, dan akhir sekali 2 orang yang telah menyatakan bahawa mereka kurang bersetuju dengan perkembangan minda kanak-kanak yang akan terjejas disebabkan gadget. Okey. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang kanak-kanak yang kurang berkomunikasi dengan ibu bapa atau keluarga. So, kita lihat di 37 orang daripada 92 orang responden telah merasakan
bahawa kanak-kanak kurang berkomunikasi dengan ibu bapa ataupun keluarga. So diikuti dengan tahap keempat iaitu 27 orang yang menyatakan pendapat mereka, diikuti dengan tahap ketiga iaitu 21 orang bersamaan dengan 22.8% dan tahap kedua iaitu 5 orang yang bersamaan dengan 5.4% dan akhir sekali 2 orang yang juga memberikan pendapat mereka yang mereka kurang bersetuju dengan kenyataan di atas. Okey. Seterusnya saya akan berbincangkan tentang kesedaran ibu bapa akan ketagihan gadget dalam kalangan kanak-kanak. So, adakah ibu bapa ataupun keluarga sedar akan ketagihan gadget dalam kalangan kanak-kanak? Okey. Menurut carta yang kita lihat di bawah ni, kita dapat melihat 78 orang ataupun bersama dengan 84.8% orang responden telah bersetuju bahawa ibu bapa atau keluarga sedar bahawa kanak-kanak itu telah ketagihan gadget. Manakala 14 orang ataupun bersamaan dengan 15.2% telah berpendapat bahawa ramai ibu bapa masih tidak sedar bahawa kanak-kanak mereka ketagih dengan gadget. Okay. Seterusnya saya akan membincangkan tentang inisiatif dalam mengurangkan ketagihan gadget dalam kanak-kanak. So menurut kaji selidik yang kita lihat di bawah, kita juga dapat melihat bahawa 81 orang daripada 92 orang responden telah menyatakan bahawa ibu bapa juga ada mengambil inisiatif dalam mengurangkan ketagihan dalam penggunaan gadget. Manakala 11 orang juga menyatakan bahawa tiada inisiatif yang cukup untuk memastikan untuk mengurangkan ketagihan penggunaan gadget di kalangan kanak-kanak. Okay. Seterusnya saya akan membincangkan tentang topik perbincangan. Okey. Seperti yang kita tahu, 48 responden terdiri daripada lelaki dan 44 daripada kalangan perempuan. Okay. 68 orang responden terdiri daripada bangsa Melayu dan ini merupakan majoriti responden yang mengisi borang kaji selidik. Seterusnya, durasi kanak-kanak yang menggunakan gadget menunjukkan secara ketara ketagihan gadget masih tinggi di kalangan kanak-kanak. Seperti yang kita tahu daripada kaji selidik itu, kita dapati bahawa peratusan yang tinggi dikenal pasti di mana kanak-kanak menggunakan gadget lebih daripada 1 jam. So ini juga menunjukkan dengan ketara bahawa ketagihan gadget masih tinggi di kalangan kanak-kanak. So seramai 68 responden telah menyatakan telefon pintar merupakan gadget gadget yang paling kerap digunakan dan ini menunjukkan bahawa telefon pintar yang digunakan mungkin milik ibu bapa mereka. Mungkin mereka mengambil daripada ibu bapa mereka untuk menggunakan. So daripada kaji selidik yang kita nampak juga kanak-kanak lebih gemar ataupun lebih kerap menggunakan telefon pintar. Seterusnya kita akan membincangkan tentang kanak-kanak yang lebih cenderung bermain game dalam gadget mereka berdasarkan hasil kaji selidik. So bila kita lihat kepada carta ataupun hasil kaji selidik, kita mendapati bahawa kanak-kanak lebih gemar bermain game daripada melakukan aktiviti-aktiviti yang lain dalam gadget mereka. Okay. So seterusnya kita juga dapat mengetahui bahawa gadget ini diberikan kepada kanak-kanak untuk mengelakkan ibu bapa diganggu dan kesannya dan hasil daripada kesannya tiada siapa yang dapat memantau apa yang sedang dilayari ataupun dilihat oleh kanak-kanak tersebut. Sebab ibu bapa mereka terlalu sibuk dalam tugasan harian mereka dan ini membolehkan kanak-kanak lebih ketagih dengan gadget ataupun telefon pintar. Okay, seterusnya
64 responden juga bersetuju bahawa gadget memberikan implikasi negatif kepada kesihatan kanak-kanak. So, seperti yang kita tahu dalam kaji selidik, 64 orang yang telah menyatakan pendapat bahawa ia akan memberikan kesan yang buruk kepada kesihatan seseorang kanak-kanak. Antara kesan yang mungkin dihadapi oleh kanak-kanak ialah mungkin masalah kabur mata ataupun masalah saraf dan sebagainya. Okey. Seterusnya, rakan supaya juga mudah menjadi pengaruh kepada ketagihan gadget pada kalangan kanak-kanak. Seperti yang kita tahu, sekiranya seseorang kanak-kanak lain menggunakan gadget ataupun telefon pintar, ia memberikan minat kepada kanak-kanak itu untuk mencuba dan mencuba gadget ataupun telefon pintar itu, dan ini juga akan memberikan kesan yang buruk dan mungkin mereka akan ketagih kepada gadget pada masa yang akan datang. Okey. Seterusnya, gadget juga menyebabkan perkembangan minda terjejas berdasarkan pada output daripada responden. Daripada hasil kaji selidik yang kita lakukan, kita juga mendapati bahawa gadget jelas menjadi jelas akan menyebabkan perkembangan minda seseorang kanak-kanak itu terbantut. Okey. Dan seterusnya kita akan bincangkan tentang majoriti responden juga berpendapat bahawa gadget mengurangkan mutu komunikasi bersama ibu bapa dan kanak-kanak. So, seperti yang kita tahu, semakin lama mereka berada dalam gadget ataupun semakin lama mereka melayari gadget ataupun menonton tayangan hiburan, maksudnya makin kurang mutu komunikasi mereka dengan ibu bapa. So, ini akan hubungan di antara ibu bapa dan juga kanak-kanak akan terjejas. Okey. Seterusnya, kesedaran ibu bapa yang tinggi terhadap penggunaan gadget terhadap kanak-kanak memang ada, tetapi tiada solusi bagi mengatasi masalah tersebut. Sebagai solusi, ibu bapa dan sekolah harus memainkan peranan yang penting agar ketagihan gadget di kalangan kanak-kanak dapat dikurangkan dan seterusnya mungkin dibendung pada masa yang akan datang. Sebab ini akan memberikan implikasi yang amat buruk pada masa yang akan datang kepada kanak-kanak. Okay. Seterusnya saya serahkan kepada Lutfi. Terima kasih saudara Sharwin. Jadi saya akan menerangkan tentang kesimpulan. Next slide. Sebagai penutup bicara, kemajuan teknologi di era milenial ini sangat pantas, terutamanya dalam bidang teknologi maklumat yang lazimnya disebut sebagai ICT di antara kita. Antara teknologi ICT yang telah dibangunkan adalah contohnya komputer, laptop, televisyen, tablet, permainan digital, telefon pintar dan sebagainya. Jadi teknologi ini dicipta untuk kemudahan manusia dalam pekerjaan dan membantu menguruskan kehidupan seharian. Walau bagaimanapun, penggunaan gadget ini tidak hanya tertumpu kepada orang dewasa saja seperti yang kita sedia maklum, tetapi juga melibatkan golongan kanak-kanak juga. Tujuan kajian ini dilakukan adalah sebagai membuka mata semua pihak dalam pendedahan ketagihan gadget ini terhadap kanak-kanak yang mampu mendatangkan banyak implikasi buruk. Jadi implikasi yang wujud ini membawa kepada kesan-kesan negatif bergantung kepada cara penggunaan teknologi tersebut, termasuklah ketagihan yang melampau sehingga memudaratkan tingkah laku, perbuatan luar kawalan, kesihatan fizikal dan mental kanak-kanak. Jadi justru bantuan, sokongan dan kerjasama daripada semua pihak amat diperlukan bagi memastikan perkembangan kanak-kanak dalam persekitaran yang sihat dan selamat. Pengetahuan, pemahaman dan pendidikan ibu bapa amat penting supaya dapat membantu mengurangkan masalah ketagihan penggunaan gadget dalam kalangan kanak-kanak. Tindakan ibu bapa amat penting untuk mengawal kanak-kanak dari menghadapi masalah ketagihan gadget. Kajian dan data yang diambil berdasarkan analisis soal sidik daripada Google Form mendapati ibu bapa memantau aktiviti anak-anak supaya tidak menghadapi masalah ketagihan menggunakan gadget. Rata-rata ibu bapa atau keluarga menyatakan kesedaran mereka berkenaan kanak-kanak yang seakan tidak boleh lekang daripada bermain gadget. Didikan yang tegas di rumah mampu mengatasi isu ini.
Semakin tegas cara didikan ibu bapa, semakin kurang kanak-kanak menghadapi masalah ketagihan bermain gadget. Jadi selain ibu bapa, peranan dan tanggungjawab ini juga tidak terkecuali kepada pihak kerajaan selaku pembina dasar, pihak sekolah, komuniti sesebuah tempat, masyarakat sekeliling dan pihak yang terlibat secara langsung mencipta serta merancang teknologi dan gadget. Agensi-agensi yang berkepentingan seperti Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi juga perlu memainkan peranan penting dalam menyebarkan maklumat tentang keburukan ketagihan penggunaan gadget kepada golongan ibu bapa dan penjaga. Pendidikan tentang masalah ketagihan gadget juga perlu dalam kalangan generasi muda ini juga perlu ditekankan oleh tenaga pendidik agar mereka mengetahui tentang masalah ketagihan ini. Jadi semua pihak seharusnya seperti seikat bagai sirih, serumpun bagai serat, iaitu bersatu padu dalam memastikan kanak-kanak memperoleh manfaat daripada kebanjiran sumber teknologi dan gadget yang ada di segenap persekitaran kehidupan mereka. Oleh yang demikian, semua pihak diharapkan dapat memainkan peranan masing-masing dan memberikan sumbangan dalam konteks perkembangan kanak-kanak yang merupakan aset penting dan bakal mewarisi masa depan negara. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.